Record. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hadi. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita mulakan kelas, siapa yang lambat ni? Okey, sebelum kita mulakan kelas, macam biasa, Ustaz jawab semasa dengan suara. Dia suara siapa ni? Okey, sebelum kita mulakan kelas, macam biasa, Ustaz nak beritahu peraturan. Kita mulakan peraturan. Okey, peraturan yang pertama macam biasa, wajib buka kamera. Mana yang tak buka kamera boleh buka sekarang. Kehadiran Ustaz akan ambil melalui kamera yang buka sahaja. Kamarina, Rafana, Rashdan, Kamarina, Rafana, Raisha, Naili, Syamrul. Mana tak buka kamera lagi? Buka Okey, lepas tu yang kedua ialah mic tutup sebab tak nak mengganggu orang lain. Yang ketiga, duduk dengan sopan. Mana yang duduk bersila tu sila elok-elok. Mana yang duduk atas kursi, duduk kursi elok. Okey, dan yang terakhir, dengar tak suara Ustaz? Cuba tag kat ruang chat, dengar tak suara Ustaz? Okey. Dan yang terakhir, kamu digalakkan untuk memakai pakaian sekolah. Siapa yang tak pakai pakaian sekolah? Mungkin pakai pakaian sekolah. Okey, bagus. Lepas ni pakai pakaian sekolah. Mana yang tak pakai tu lepas ni pakai. Okey, kita tangan kita baca doa dulu. Doa belajar, doa Fatihah, surah Fatihah dan juga doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghina bil hilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Okey, sebelum tu siapa yang tak ada? Okey, kejap. Kamu boleh pergi ambil buku akhlak tahun 4 kamu? Ambil buku akhlak tahun 4 kamu, ada kan? Mana yang tak ada boleh pergi ambil sekarang. Saya bagi masa dalam 2 atau 3 minit. Mana yang dah ada, stay pada kamu. Tahun 3 Ustaz. Silap, tahun 3. Kamu boleh pergi ambil buku akhlak tahun 3. Hari ini kita akan buat ulang kaji akhlak tahun 3. Okey, mana tak ada tu tak apa, stay je. Yang mana ada pergi ambil. Boleh pergi ambil. Okey, saya bagi masa dulu Pergi ambil dulu. Okey, cepat. Hari ni kita akan belajar akhlak. Akhlak tahun 3. Ini ulang kaji Akhlak tahun 3. Okey. Cepat, yang mana tak ada tu boleh ambil sekarang. Yang mana dah ada stay, kita akan ulang kaji. Jangan kita guna minit. Tunggu yang lain masuk, tunggu yang lain diambil dulu. Okey, sekejap
Yang tak ada tak apa, yang tak ada nanti Ustaz akan share screen. Jadi kamu tu Ustaz share screen tu nanti kamu tengoklah, kamu tengok dekat share screen Ustaz. Kita tunggu yang lain dulu. Sekejap. Sekejap tunggu dulu. Ustaz pun tengah cari buku di mana. Semua dah ada dah? Dah. Okey, sekejap Ustaz nak download dulu. Buku ni kamu boleh dapat dalam buku teks je. Dalam Google pun ada sebenarnya. Kalau kamu nak download senang je. Kamu pergi kat Google, kamu tulis je buku teks Jaiz tahun 3. Ada dah keluar lah kat situ. Tekan dekat subjek mana kamu nak, lepas tu dia akan terus download. Auto download. Macam tu je, senang je kalau kamu nak download lah. Jangan saya download dulu buku tu. Okey, kalau dah kamu boleh buka muka surat 1. Buka muka surat 1. Surat 1 tajuk buku akhlak. Buku akhlak tahun 3. Tak ada ke? Dah tak apa, Ustaz akan share screen dulu. Adab menziarahi orang sakit. Ya, apa dia? Ustaz share screen je Ustaz share screen dulu sebentar. Dah Ustaz. Okey, Ustaz share screen. Screen. Okey, start. Okay, nampak kan sekarang Ustaz tengah share screen ni? Tapi ni Ustaz guna handphone je. Nampak. Nampak kan? Ustaz guna handphone Ustaz dulu. Okey, mana file tadi? Nak tengok file tadi Ustaz dah download. Ni kat sini je kalau kamu nak download buku kan. Nampak kan? Kat sini kau tak ada. Dekat atas ni kamu tulis je buku Jaiz. Buku Jaiz, kurikulum Jaiz. Itu ada buku tauhid, ada fiqh, ada bahasa Arab, semua ada. Untuk tahun 3. Tadi saya dah download dah, Ustaz bagi tepi ni, Ustaz check. Okey, Ustaz open je. Okey. Mic siapa ni tutup? Mic siapa ni bising? Tutup. Okey. Ini ialah adab menziarahi. Okey, buka muka surat 1. Mana yang tak ada boleh buka. Ni muka surat 1. Tajuk dia ialah adab menziarahi orang sakit. Yang tak ada boleh tengok sini Boleh tengok kat Ustaz share ni, Ustaz okey Ustaz zoom sikit. Banyak adab-adab dia. Yang pertama ni. Ni ada adab ketika menziarahi orang sakit. Memilih waktu yang sesuai. Okey. Ni pun kita tak boleh ziarah waktu tengah malam ke, ikut masa free kita ke, tak boleh. Kita kena ziarah pada waktu yang sesuai. Macam contohkan kamu pergi hospital. Boleh ke kamu kalau contoh kamu datang tengah malam, doktor takkan kasih masuk tau kalau kamu datang tengah malam. Doktor akan kasih masuk waktu lawat je. Bila waktu lawat tu? Daripada tengah hari tu dalam pukul 1 sampai petang. Lebih daripada tu pagi tak boleh, malam pun tak boleh. Sebab apa doktor buat macam tu? Untuk menjaga kesihatan pesakit lah. Contoh dia nak rehat tengah hari, contoh dia nak rehat time malam, time pagi tu dia pun nak rehat, kita tak boleh datang melawat time pagi ataupun malam. Sama kau pernah pergi hospital tak? Kalau kau pernah pergi hospital tahulah. Ustaz punya makcik dia doktor, makcik Ustaz lah dia doktor. Dia beritahu. Ustaz pernah pergi tempat dia kerja. Ada masa-masa dia kita boleh
kita boleh melawat. Sama juga macam ni, ada adab menziarahi orang sakit. Ziarah pada waktu yang sesuai. Sama juga kalau kamu nak pergi, contohlah kawan kamu tu dia sakit, tapi dia bukan kat hospital, dia kat rumah. Pun pilih waktu yang sesuai. Waktu malam, waktu pagi dia nak rehat. Waktu malam pun haruslah dia nak rehat kan. Ni tengah-tengah malam kamu datang. Udah, penat dia. Okey, banyak lagi. Ni semua adab-adab Kalau kamu patuhi adab-adab ni, kamu akan dapat pahala. Okey, kita tengok balik ni dalil dia. Ni dalil mematuhi. Inilah macam menziarah ni pun salah satu kewajipan juga untuk kita. Kita dapat tahu orang sakit, kita kena menziarah. Ni dalil dia. Man ada, dalilan tengah baca sendiri. Sama juga ni pun doa. Okey. Jumpa orang sakit, dengar berita orang sakit, ni doa dia. Okey. Terus kita teruskan. Ini imbas-imbas yang bukan imbas ni, ulang kaji je. Ni saja tahun 3. Ini fadilat dia. Okey, contoh kalau kamu amalkan adab-adab ketika menziarahi orang sakit, apa yang kamu akan dapat? Ni. Ni yang kamu akan dapat. Yang pertama ialah disukai oleh Allah dan Rasul. Okey. Satu lagi apa? Mendapat ganjaran pahala dari Allah. Walaupun kita datang melawat je, inilah kita akan dapat. Pahala, disukai oleh Allah, dimurahkan rezeki. Apa lagi? Banyak lagi. Ini fadilat dia, kelebihan dia. Okey, ini keburukan dia. Keburukan dia. Tidak disukai Allah dan juga Rasul. Okey, lagi ni antara ada 4 ni lah. Okey, terus satu lagi adab menziarahi rakan. Bukan rakan saja adab menziarahi kadang saudara mara pun kadang-kadang hari raya kan. Kalau kau perasan hari raya mesti kita akan pergi rumah orang. Betul kan? Kamu pergi rumah orang tak? Waktu 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas kalau kamu pergi beraya, kamu pergi rumah saudara mara kamu tak? Kamu duduk rumah je. Kan? Semua orang akan pergi. Takkan duduk rumah je. Bukan kamu je yang pergi, semua ustaz pun pergi. Masa saudara mara, yang penting pergi rumah saudara mara dulu lah, baru pergi rumah kawan. Rumah kawan tu jangan betul-betul pergi je. Kita tanya dulu, boleh tak kita nak datang ziarah dia? Tanya dulu. Kalau dia kata okey, baru pergi. Kalau dia kata aku tak ada kat rumah lah, tak payahlah pergi. Okey, kalau dia kata dia busy ke, dia ada kerja ke, tak payahlah kita datang. Nanti mengganggu dia pula. Okey. Ni adab ketika menziarahi rakan. Ni adab, bukan main, bukan tak ada adab ada Okey. Okey, ini step yang pertama, memberitahu rakan. Tak kisahlah beritahu rakan ke, contoh kamu pergi ziarah rumah saudara kamu. Haruslah telefon dulu. Telefon ke, WhatsApp ke, WhatsApp dulu. Boleh tak aku nak tahu rumah kau raya? Ataupun nak pergi ziarah. Kalau dia kata okey, baru datang. Kalau dia kata dia busy ke, dia sibuk ke, janganlah kamu main datang je. Ataupun kamu main serbu di rumah dia. Tak boleh Sama juga membaca doa. Banyak lagi lah adab-adab dia. Ni sama juga fadilat. Okey. Mendapat pahala, biasa-biasalah mendapat pahala, disukai oleh Allah dan Rasul. Okey. Mengeratkan hubungan silaturahim. Contoh kan kamu dah lama tak jumpa saudara kamu kan, PKP kan. PKP mana boleh keluar kan. Contohlah lepas PKP nanti kamu nak pergi beraya, kamu nak pergi jumpa kawan kamu yang lama. Lama dah tak jumpa. Tiba-tiba kamu jumpa. Itu dikira mengeratkan hubungan silaturahim. Yang akibat dibenci, biasa ni. Orang yang jadi sombong, yang tak kasih. Contoh ada orang nak datang rumah dia kan. Tak kasih, tak boleh lah datang rumah aku. Nanti aku nak buat air lah, aku nak bagi kau makan lah. Tak payahlah. Itu kalau orang jadi macam tu, dia akan dibenci oleh Allah dan juga Rasul. Banyak lagi lah dia punya akibat dia. Okey. Tidak disukai oleh rakan. Ini dalil. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu
buyutan. Ni dalil dalam Al-Quran ada menyebutkan pasal menziarahi, menziarah orang. Okey, terus bercakap benar. Ni paling selalu paling lelaki lah, selalu tidak ikut peraturan ni. Bercakap benar. Okey. Cakap benar ni macam contoh apa cakap benar? Tahu siapa tahu apa tu bercakap benar? Cuba buka mic bagi tahu. Jangan tipu. Yes, lagi contoh-contoh lain. Jangan menipu. Dalam Al-Quran pun ada menyebutkan mengenai bercakap benar. Alaikum bisiddiq. Okey, ni dalil dalil mengenai bercakap benar. Okey. Terus fadilat dan akibat, selalunya kalau kamu contohlah kamu tak cakap benar kan, kamu menipu lah, kamu contoh dia buat kesalahan tapi dia tipu, dia kata bukan dia. Contoh cikgu disiplin panggil. Contohlah Ustaz Wahyu panggil. Cikgu Wahyu tanya dia, betul ke kamu buat kesalahan mencuri ni? Kata dia tak buat. Bila cikgu siasat, betul dia buat. Jadi apa yang dia akan dapat ni? Akibat ni dia akan dapat. Akibat. Ni akibat. Dimurkai oleh Allah dan juga Rasul. Banyak lagi akibat sebenarnya ni. Dibenci oleh guru-guru. Kalau contoh dia menipu dengan mak ayah dia. Confirm lah mak ayah dia akan benci dia juga. Jadi kalau kamu jujur tak menipu, ni fadilat ni kamu akan dapat. Dihormati. Disukai oleh guru dan juga rakan-rakan. Okey. Diridai oleh Allah dan juga Rasul. Mendapat pahala. Mendapat pahala tu yang penting ni. Walaupun kita cakap benda yang betul, pahala kita dapat tau. Walaupun benda tu simple je. Simple je cakap benar ni. Okey, terus banyak lagi, kita cepatkan sikit. Ni sabar. Sabar kalau kita ditimpa musibah, ditimpa bahaya macam kita sekarang kan, ditimpa COVID kan. Kita kena bersabar dan berdoa. Jangan kita sabar je tapi tak berdoa. Okey, ni contoh ciri-ciri sabar. Kita cepatkan Okey, lanjutkan. Kita cepatkan. Ambil yang okey ni. Ustaz ambil tadi tajuk dia je. Berani. Ini seorang yang berani. Siapa sini berani? Ni bunyi siapa punya mic ni? Tutup. Ni seorang orang yang berani. Kita semua berani kan? Berani tak? Kita kena berani. Contoh kalau contoh apa yang berani? Apa yang mengenai berani? Sekejap. Dia dulu. Sekejap. Okey. Berani ni banyak maksud Contoh macam kita contoh kalau kita dituduh melakukan kesalahan. Kita dituduh. Contoh kita tak buat, contoh kita tak mencuri tapi kita dituduh mencuri. Kita dituduh sebagai pencuri. Jadi kita kena berani tegakkan kita bukan pencuri. Macam itulah ada punya contoh-contoh dia. Contoh lagi, kita nampak rumah kita terbakar ataupun kita nampak ada orang mencuri. Kita mesti berani kejar orang curi tu. Jangan kita diam je. Ada setengah orang dia rakam je. Dia nampak rumah terbakar, dia rakam. Dia rakam, dia viralkan tapi tak tolong. Itu yang tak nak tu. Ada setengah orang lagi dia nampak accident, dia berhenti kereta dia rakam. Tapi tak tolong. Kan? Ramai sekarang macam tu kan. Dia rakam, dia lebih kepada rakam tapi tak tolong. Yang penting kita tolong. Rakam pun rakam juga. Tapi yang penting tolong. So, nampak ada orang accident ke, ada orang dia kena langgar ke. Yang penting rakam tu yang kedua lah, yang ketiga lah. Yang pertama harus tolong. Okey. Banyak lagi mengenai berani ni. Ni banyak berani ni, bukan setakat polis dia berani.
Banyak lagi sebenarnya. Bukan setakat bomba, askar, setakat berjudi berani tak. Berani ni banyak lagi. Orang awam macam kita tolong. Macam contoh sekarang ni, Ustaz Abilio. Kenal kan Ustaz Abilio kan? Tengok dia punya sifat baik hati dia. Dia tolong orang. Hari tu pernah ada dalam berita, dia dermakan 100 step untuk orang yang susah. Dia pergi ke orang yang bangsa banjir, dia tolong. Dia pergi ke Sabah Sarawak, tolong orang miskin, orang susah, dia tolong. Ini kelebihan dia. Orang yang berani. Sahut cabaran. Contoh lagi orang berani, kamu tengok kat Palestin sana tu. Orang kena tembak, orang kena seksa. Dia tetap tak mengaku kalah. Dia akan lawan balik. Sampai ada yang, kalau kita tengok dalam video dalam YouTube, ada budak-budak baling batu. Walaupun orang tak cukup peralatan senjata, orang baling batu. Lawan balik, jangan takut. Kalau kita benar, kalau kita betul, jangan takut. Okey, seterusnya. Okey, yang ni menepati janji. Menepati janji pun sama juga. Haruslah kita patuhi. Ikut peraturan. Patuhi janji lagi senang. Tapi ramai yang tak buat. Contoh, kita contoh kelas kita sekarang ni pukul 11.30. Contoh kelas kita 11.30. Tapi dia masuk lewat. Dia masuk lewat, contoh 11.30, dia masuk pukul 11.40. Itu dah dikira tidak mematuhi. Okey, contoh lagi, dia kata dekat mak dia, okey mak, nanti pukul 12 adik akan belajar. Tapi pukul 12 dia still lagi main game. Itu dia dah ingkar kepada janji. Dia tak mematuhi janji lah, dia tak menepati janji dia. Okey, terus kita cepatkan. Banyak lagi buku ni. Ni malu. Malu ni contoh malu macam dia pergi sana malu, pergi sini malu. Itu bukan malu Selalunya orang malu ni dia buat satu kebaikan, dia tidak menunjuk. Ataupun dia nampak benda yang buruk, dia elak, dia larikan kepada benda yang buruk. Contoh macam tempat maksiat kan, tempat yang tak elok, macam kelab malam ke, macam benda-benda tempat yang dosa, dia lari pada tempat tu. Malu ni banyak lagi. Malu kepada Allah. Dia takutlah untuk melakukan kesalahan. Jadi dia malu dengan Allah. Dia malu pada Rasul. Okey, seterusnya. Kita cepatkan Pemaaf. Pemaaf ni pun sama juga, bagus. Semua yang ada dalam ni semua bagus sebenarnya. Pemaaf. Contoh kita bergaduh dengan seseorang kawan. Ataupun kawan kita telah mengkhianati kita, telah menipu kita. Jadi kita kena maafkan dia. Okey, Nabi pun seorang yang pemaaf. Walaupun Nabi pernah dengar cerita yang orang tua buta yang baling najis kat Nabi tu kan, sampai Nabi berdarah, berbaling batu kat Nabi. Kali-kali Nabi sendiri yang pergi ke rumah orang tu, beri dia makan. Walaupun orang tu bukan orang tu baling batu lah, baling tai lah, benda kat semua Nabi, tapi Nabi still memaafkan dia. Kalau kita memang taklah nak maafkan kan. Tapi kita kena contohi Nabi. Seorang yang pemaaf. Contoh kalau orang tu melakukan kesalahan, tapi kita tak buat pun kesalahan tu, maafkanlah dia. Okey. Lagi, okey dah habis. Ada berapa tajuk sini 4, 5. Ada 5 tajuk. Okey, ni setakat sini je kita punya ulang kaji. Stop sekejap, share screen. Semua faham kan? Boleh faham kan? Kita, okey. Boleh. Okey, kalau kita pun ada lakukan kesalahan, ingat, maafkan seseorang. Contohlah kalau ustaz ada buat salah kamu kan, tiba-tiba ustaz terotan kamu. Padahal kamu tak salah pun. Jadi, apa yang kamu kena buat? Maafkanlah seseorang tu. Sesungguhnya orang yang memaafkan tu lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Kita maafkan orang tu. Okey, contoh kan macam contoh kamu ada melakukan kesalahan. Contoh macam siapa Tarik ustaz? Siapa Tarik? Tarik itu adik Kamarina tu. Tarik sis. Itu Kamarina. Adik dia nama Tarik. Okey, sampai sini je kelas kita. Okey, sebelum ustaz habis,
Saya nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu. COVID sekarang makin tinggi kan, betul tak? Kita punya persekolahan tu ditangguhkan lagi. Itu dah keluarkan kat dalam berita, menteri bagi tahu persekolahan kita pun ditangguhkan lagi. Aduh. Tapi ustaz sekarang ni kat sekolah ni. Sekarang kat sekolah. Cikgu-cikgu je dibenarkan sekolah. Okey. Pasti tambah. PKP lagi makin bertambah. Sekolah pun kita hanya kelas online. Jadi ustaz nak nasihatkan kamu, lepas solat doalah kepada Allah supaya COVID-19 ni dihapuskan, ditamatkan. Ustaz pernah penat dah asyik nak kelas online je. Bila nanti ketua kelas, nanti. Bukan sekarang. Sebab saya tak nampak lagi yang baik. Saya tak nampak lagi yang layak menjadi ketua kelas. Macam Abadi selalu main. Abadi banyak main. Betul tak? Kan? Hari tu ramai yang kata Ustaz Abadi banyak main. Kan nanti siapa lagi? Tunggu je. Ustaz tengah cari lagi ni. Ustaz tengah cari yang betul-betul rajin, yang betul-betul bersemangat, yang betul-betul nak jadi ketua kelas. Kalau nak, kamu tunjuk contoh yang baik. Mana itu contoh yang baik, saya akan pilih. Ustaz sekarang tengah dalam pemilihan lagi ni. Saya tak nak sudah. Sekarang dalam fasa pemilihan lagi, Ustaz tengah pilih lagi ni. Ustaz tengah tengok lagi. Kadang-kadang Ustaz tanya juga dekat guru-guru lain, guru-guru yang ajar kelas kamu kan. Kadang Ustaz tanya, siapa yang layak untuk berlempak video ni jadi ketua kelas. Ustaz tanya juga. Jadi cikgu pun akan nilai juga korang. Hari tu ada yang cadangkan Ustaz letak nama Syamrul. Guru-guru kelas, guru-guru ni lah, cikgu-cikgu lah. Ada yang kata letak nama Syamrul, ada yang kata letak nama Izharis. Tak apa, nanti Ustaz tengok lagi. Mana yang saya rasa baik, yang mana boleh dengan arahan Ustaz, merajin masuk kelas, Ustaz akan bagi dia ketua kelas. Nanti saya akan beritahu Okey, sampai sini je kelas kita. Kita tutup kelas kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Amin. Okey, sampai sini je. Sebelum tu saya nak make hadirin. Ustaz nak screenshot. Okey, saya pakai handphone ni, saya nak screenshot. Okey, senyum. Senyum. 1, 2, 3. Last. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Saya dah ambil gambar dah. Okey, bye-bye. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye, Assalamualaikum.